Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia yang mulia Datuk Seri Ali Faras dan Ketua Dewan Penjagaan Melayu Malaysia, Bahagia Datuk Anwaruddin Timbalan, dari Majlis Dewan Penjagaan Melayu Malaysia, yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Sanusi Junaid, Excellencies, Ambassadors and Heads of Missions, Deputi Diputan, Datuk Datin, yang berhormat, Datuk Johari Musi Uda, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama di majlis Hari Raya DPMM yang diadakan pada petang ini, dan saya mohon maaf kerana tidak dapat hadir lebih awal kerana satu mesyuarat penting yang telah pun dipromosikan oleh Perdana Menteri tadi baru sebentar selesai. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di awal ucapan ini untuk mengucapkan terima kasih di atas jemputan daripada DPMM untuk saya bersama-sama berhari raya di sini, dan ingin mengambil kesempatan awal ucapan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Minal Aidin wal Faizin wal Maqbulin wa kullu amin wa antum bikhair, kepada sahabat saya yang di-Ketua Dewan dan juga rakan-rakan pimpinan dan para hadirin sekalian, dan mudah-mudahan Idul Fitri yang masih kita rayakan ini akan memberikan lebih banyak kebaikan bagi kita, mengukuhkan silaturahim, hubungan baik, dan mudah-mudahan daripada usaha yang kita adakan ini akan dapat meningkatkan lagi kemajuan kita, khususnya Dewan Penjagaan Melayu Malaysia ini. Saya telah maklumkan pada Datuk Seri Ali saya datang untuk hadir dalam majlis Hari Raya ini untuk makan. Tapi saya sudah tergerak dalam hati saya kerana mengenali cara Datuk Seri Ali ini, dia tidak akan lepas peluang. Dia akan mengambil kesempatan untuk menjalinkan acara-acara yang lain. Jadi telahan saya itu betul lah. Saya masuk ke Dewan tadi, saya nak turun duduk dengan Datuk Sanusi, tapi dia kata terus naik ke atas. Asal apa ada majlis, tengok yang datang. Apapun, saya ingin menyatakan bahawa dari segi sudut kerajaan kita melihat peranan Dewan Penjagaan Melayu Malaysia masih lagi penting, malahan lebih penting kalau dilihat sekarang berbanding dengan masa-masa lepas, kerana dalam kepesatan pembangunan yang sedang berlaku di negara kita ini, kita tidak mahu melihat agar masyarakat Melayu dan Bumi Putra dikatakan terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara. Kita sedar melalui dasar transformasi yang sedang berjalan sekarang ini, banyak usaha yang sedang pun diambil oleh pihak pimpinan dan kerajaan kita untuk mengajak pembangunan negara kita dalam semua bidang, melalui dasar transformasi kerajaan dan juga dasar transformasi ekonomi. Kita mahu mencapai taraf sebuah negara maju yang melibatkan pelbagai pihak, bukan saja di peringkat kerajaan, tapi yang tidak kurang penting ialah peranan-peranan badan-badan ekonomi seperti Dewan Penjagaan untuk membantu agar matlamat yang kita tetapkan tercapai ini insyaAllah akan tercapai. Maka itu, apa yang diharapkan ialah kerjasama yang sentiasa terjalin ini akan terus dapat dilakukan. Saya memang tahu banyak kali sesi telah pun diadakan untuk berbincang, mendapatkan pandangan Menteri kita
Datuk Nancy. Dan juga cadangan-cadangan yang telah pun dikemukakan. Dan oleh sebab itu saya kira memanglah sesuai tepat masanya supaya badan-badan ekonomi Melayu seperti Dewan ini terus memperkokohkan lagi jalinan strategik dengan pihak pimpinan dan juga kerajaan. Malahan dalam tempoh tahun yang mendatang ini kita nak melihat rencana yang telah pun tersusun dapat bukan saja dilaksanakan, tapi impak daripada program dan dasar yang telah pun kita gerakkan ini akan memberikan lebih banyak faedah, lebih banyak kebaikan kepada masyarakat Malaysia, khususnya Bumi Putra di negara kita ini. Kita tahu dalam situasi yang ada sekarang ini, keadaan ekonomi di peringkat global sebagai contoh berhadapan dengan proses pertumbuhan yang agak lambat, ada beberapa kekangan dan juga cabaran besar yang sedang dihadapi di peringkat global, malahan di peringkat antarabangsa, dan Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempias daripada perkara-perkara sebegini. Maka sebab itu perlu ada satu langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah ini supaya ekonomi negara kita terus kekal, cergas, dapat memberikan sumbangan kepada meningkatkan taraf hidup rakyat kita, dan di samping itu dapat membantu golongan-golongan seperti usahawan terlibat bersama-sama. Sebab itu saya mengajak pimpinan Dewan Perniagaan untuk sama-sama berganding bahu dan mungkin boleh mengambil inisiatif-inisiatif tertentu untuk membantu supaya dalam keadaan cabaran ekonomi yang sebegini besar, kita dapat sama-sama saling membantu untuk menentukan agar kesan di peringkat ekonomi global itu tidak akan membawa orang kata perkara yang agak negatif kepada ekonomi negara kita. Saya mengadu-adukan inisiatif yang sedang diambil oleh Dewan Perniagaan seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi, projek perumahan kos mampu bilik. Memang dalam manifesto Kerajaan Barisan Nasional telah pun tercatat tentang perancangan untuk membangunkan sebanyak 1 juta rumah mampu bilik di seluruh negara. Saya telah pun mengadakan perbincangan dengan Menteri Perumahan dan juga Kesejahteraan Bandar Datuk Rahman Dahlan beberapa bulan yang lepas untuk Kementerian membuat perangkaan ataupun rangka tindakan yang agak berkesan untuk mengenal pasti di manakah kawasan-kawasan yang perlu diberikan perhatian supaya projek seperti ini dapat dimajukan. Di peringkat agensi seperti Prima, langkah-langkah awalan yang telah diambil adalah untuk mengenal pasti tapak tanah yang enggak boleh dimajukan. Mereka sedang memohon agensi dan kementerian yang memiliki harta tanah yang tidak ada cadangan untuk dimajukan, untuk diserahkan pada Prima, dan tanah ini boleh dimajukan dan dibangunkan dalam tempoh yang segera-segera. Karena antara perkara yang agak begitu mendesak yang saya sendiri akui ialah tentang kos rumah yang dimajukan oleh swasta, terutamanya adalah amat tinggi. Ramai yang telah merobot yang menyatakan mereka tidak berkemampuan untuk membeli kerana harga yang ditawarkan di pasaran adalah amat tinggi, bukan ratusan ribu, kadang sudah berjuta. Dan tentu bagi golongan Bumi Putra, terutamanya yang tinggal di kawasan-kawasan bandar dan pinggiran bandar, walaupun tidak di luar bandar, mereka merasakan ini suatu tekanan kerana dengan rumah yang agak begitu tinggi harganya, mereka bukan saja tidak mampu, tetapi kalau mereka terpaksa menyewa, mereka terpaksa membayar kadar sewa yang begitu tinggi sekali. Jadi keadaan ini tentu mendesak berbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah yang agak segera supaya keperluan rumah yang dikatakan kos sederhana dan mampu bilik dapat dimajukan dan dibangunkan. Saya
setuju di saran tadi supaya mungkin muda boleh melihat fungsi dan peranannya kembali semula bagaimana pasar, terutama di kawasan-kawasan bandar di mana kos sewaan agak tinggi dan sebagian besar putra tak mampu untuk membeli kedai-kedai untuk berniaga. Maka mungkin peranan seperti ini yang telah sejak dulu lagi diserahkan kepada muda dapat dilihat balik dan bagaimana cara supaya ia dapat dilaksanakan dan menjadikan peluang yang agak diperlukan untuk utamanya masyarakat usahawan bumi putra di kawasan-kawasan bandar utama di negara kita. Saya tidak berhajat cakap lebih daripada itu karena masa pun agak sudah lewat. Saya nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada Yang Ketua Datuk Seri, rakan-rakan pimpinan Dewan yang sentiasa bersama-sama dengan kerajaan dan pimpinan untuk memajukan masyarakat bumi putra, dan tahniah dan terima kasih kerana mengadakan majlis sambutan hari raya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Seterusnya kehormatan menjemput Yang Berhormat Tan Sri diiringi oleh Yang Mulia Datuk Seri Latas ikut memotor debate untuk menyempurnakan kelancaran pemilu. Rancangan Projek Perumahan Sederhana Mampu Milik IPKS Fasa 1, yaitu Taman Perdana Utama Johor Bahru. Pada masa ini sebanyak 264 unit rumah IPKS akan dibina di Taman Perdana Utama. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri atas kesediaan menyempurnakan kelancaran domino dan projek Taman Perdana. Dijemput Yang Mulia Datuk Seri Atas untuk menyampaikan kepada Yang Berhormat Tan Sri Kongres Resolusi Kongres Ekonomi Melayu dan Kongres Ekonomi Melayu Peringkat 2. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Seterusnya hadirin dijemput
untuk menikmati hidangan yang disediakan. Dipersilakan.